Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Mu'izu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fi darin. Kitab Injawi ini kita muka surat 49. Kata musannif rahimahullah ta'ala, fa'ala al-aqili an yuksira ya min zikriha mustahdiran limahtawas alihi min aqaidil imani hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi fa innahu yara laha min al-asrari wal ajaibi insyaallah ta'ala ma la yadkhulu tahta hasrin wa billahi taufiqu la rabba ghayruhu wa la na'budu siwahu. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia, ihsan dia, pemberian dia semata-mata masih mengekalkan kita berada atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata jua dapat kita Islam sejak lahir lagi dengan Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah. Limpah kurnia semata-mata daripada dia jua. Syukur kita dengan Islam yang kita perolehi ini, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Syukur dengan limpah kurnia dia lagi, dia sedarkan kita keperluan, kewajipan untuk ilmu. Alhamdulillah. Limpah kurnia anugerah dia lagi, dilapangkan dada kita boleh menerima Allah sebagai Tuhan, boleh menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan. Alhamdulillah. Limpah kurnia Allah Taala lagi diberi kita terus minat, tak pernah putus, ada keinginan yang membara sentiasa untuk terus nak belajar supaya benar-benar memahami perjalanan Islam, supaya benar-benar mengenali Allah Ta'ala, supaya sentiasa hidup bersama Allah Ta'ala, sentiasa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan makna hidup dengan hati sentiasa zikir ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, hidup dalam keadaan hati sentiasa kasih dan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup dalam keadaan sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala, yang tidak ada sedetik pun kita hidup melainkan Allah tempat meminta, Allah tempat dirujuk, Allah lah ilah kita yang kita sedar kita sangat fakir dan berhajat pada dia. Tiada siapa yang boleh menunaikan segala hajat dan keperluan kita melainkan Allah. Alhamdulillah. Syukur dapat kita hadir untuk solat maghrib jemaah malam ni, dan kita tukar jadual sikit lah, ada kesilapan teknikal lah itu. Dan
malam pula malam Jumaat, tarikh pula akhir tahun Syamsiah kan. Kitab pun insya-Allah kita khatamkan malam ni. Adalah hikmah kenapa tak jadi hari tu. Kita merancang segala yang berlaku, semua ketentuan dia. Wajib redha dengan apa yang berlaku. Jangan putus asa dengan rahmat dia. Sentiasa mengharap limpah kurnia dia. Muhasabah apa kecuaian kita. Pujilah Allah Ta'ala di atas apa yang berjaya. Itu kaedah kita dalam melalui kehidupan sebagai orang ahli tauhid, orang muslim, mukmin. Dalam masa yang sama ada bencana, ada bala petaka. Ya Alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara kita. Dan kalau kena pun malapetaka tu, sebenarnya ada malapetaka yang lebih besar lagi, yang kalau kita beriman kita akan faham apa dia malapetaka besar sekali. Malapetaka besar sekali adalah tak suka menjelil ilmu. Malapetaka besar sekali tak beriman dengan Allah Ta'ala. Malapetaka besar sekali, celaka besar sekali tak boleh nak zikir ke Allah Ta'ala, tak boleh mentauhid ke Allah Ta'ala, tak boleh rujuk pada Allah Ta'ala. Inilah celaka-celaka besar dalam hidup. Kena penyakit COVID, susah risaulah 10 hari balik rumah. Discharge pada hospital, sembuh sepenuhnya. Kalau tak adalah ribu-ribu sembuh setiap hari ya. Kalau tak ribu pun kadang 2,000 itu sembuh. Jadi maksudnya bukan gaduh pakai ubat sembuh. Memang pengalaman saya tak ada lagi. Orang kawan ada seorang saya yang biasa kena. Dia kata macam tu, pergi makan tidur, ubat pun dia tak bagi dah. Paling tinggi 10 hari lah, selalu 8 hari. Swab balik negatif, itu je dah. Keluar dari hospital sembuh sepenuhnya. Hak kita tak kena apa-apa ni 14 hari. Kalau kena zon merah, bayang Jumaat tak boleh. Bayang jemaah pun 3 orang. La ilaha illallah. Kalau kena 8 hari di hospital. Untuk kelik sembuh sepenuhnya. Tak kelakar, tuan tak pelik ke? Saya pelik lama dah. Dulu mula-mula tak erti nak pelik. Lah ni memang pelik, duk pelik. Waktu nak suruh vaksin pula. Vaksin pula bukan hak yang nak mapuh tu. Oh. Vaksin ni hak sihat-sihat tu. Dia suruh vaksin. Kalau yang ada darah tinggi kecil manis tu tak boleh. Lagi injek-injek terus mapuh tu. Patutnya hak sakit kronik ni lah injek supaya tak kena jangkitan COVID. Hak sihat ni tak gaduh dia injek lah. Pasal apa? Sihat lah dia. Banyak-banyaklah cerita tu. Nak cerita apa? Kaedah kita belajar dalam kaedah syariat. Kalau andai kata kena malapetaka ni pun, COVID ni bukan malapetaka kalau dah tengok sekarang ni. Dia benda malapetaka yang direka-reka. Sikit sebelum masuk ke kitab tu. Sebab kita orang beriman ni dia celik. Dia tak bodoh macam lembu tutup hidung. Kita sedar apa yang duk berlaku keliling. Sedar kat kita, sedar kat keliling. Apa? Kita sedar kat Allah. Kena sedar apa dia, tipu daya syaitan, tipu daya nafsu, tipu daya Yahudi, tipu daya Nasrani, tipu daya orang bodoh, orang jahil, tipu daya Wahabi. Kena kenal. Wajib kenal. Siapa? Keliling kita. Orang beriman ni orang celik mata, orang terang mata hati. Satu Rasulullah pun isyarat kata dia, ya la yuldagul mu'min min juhrin wahid baratain atau kama qala. Kata dia orang iman, orang ada iman ni takkan boleh dikena sengat sepatutnya. Kalau atas nama dia iman, ada akal sempurna, kenal Allah Ta'ala, kenal makhluk, dia takkan kena sengat 2 kali daripada satu lubang. Nampak maksud dia? Maksudnya kalau kena sesuatu bencana, dia memang akan berjaga-jaga, takkan kena bencana sekali lagi dah. Kalau kena juga, maksudnya cuai, maksudnya gelap mata hati. Bahasa kasar ni bodoh. Mu kena kecoh banyak. Makan daging haram, tuan-tuan bayang tengok 40 tahun makan daging haram. Tengok tegang tak tegang mata hati tak?
Macam mana daging kangaroo boleh masuk? Makan sup punya sup lembu, makan sup ekor kangaroo. Gila lah kita. Kita tak tahu satu hal, tapi ada hukum fiqh ada situ, tapi kita tak apa nak peduli. Makan biskut Cina dengan makan daging tak tahu sebelah tak sebelah. Bagus makan biskut Cina lagi. Kita ada sebut BMF kan. Pasal biskut Cina dia buat pada tepung. Tepung tak perlu sebelah. Asal tepung halal. Cuma proses dia tu dah nama Cina. Boleh jadi benda-benda yang tak menepati SOP syarak lah. Makan biskut Cina memang duk selalu makan pun. Bukan benda pelik pun makan biskut Cina, betul tak? Sun Pat, Cap Pimpong, mi pun, kuih tiaw Ipoh, bihun pun gambar tulis sial. Bukan orang Islam punya. Lama dah duk makan benda gitu. Kuih tiaw, apa yang sebut fish ball, benda-benda macam tu. Payah nak cari orang Islam punya. Ada, bukan tak ada. Tapi orang Islam punya market dia tak meluas. Itu benda asal suci tepung. Tepung kanji, tepung ubi, hak ni lah, tepung beras, tepung gandum. Waktu diolah oleh orang kafir. Asal tepung gandum suci, tapi ada syubhah situ lah sikit. Daging ni dia asal binatang hidup. Tak boleh kita makan melainkan jelas sembelih. Selagi tak jelas sembelih, hukum dia haram makan. Tak ada akan boleh ada status halal melainkan memang yakin di sebelah boleh makan. Kalau daging ni syak, boleh makan tak boleh makan, boleh makan tak boleh makan, sebelah tak sebelah, sebelah tak sebelah, hukum asal tak sebelah, melainkan yakin sebelah boleh makan. Itu daging. Biskut Cina orang Islam, biskut Cina orang Islam, biskut Cina orang Islam boleh makan. Boleh makan. Siapa? Biskut tepung gandum bukan perlu sebelah. Lagipun tepung gandum halal. Binatang ni nak makan, asalnya dia hidup. Asalnya hidup, dia bukan benda mati. Untuk nak makan ni dia mati. Mesti yakin sembelih baru boleh makan. Tak faham lah saya sebut apa ni? Tapi kita kena kecil 40 tahun tau. Tak tu lah. Salah memang ada salah lah. Kita pun bodoh sama. Kita pun bodoh sama. Kita tak duduk tampuk pemerintahan, kita tak tahu lah kan. Tapi kalau ikut hukum fiqh dah saya mengaji dulu, tutup guru memang peringat dah. Saya sendiri tak pernah saya beli daging ais untuk makan. Saya tak pernah beli daging ais. Saya tak pernah beli daging ais. Tapi kalau orang jamu, saya mana tahu dia bagi daging ais ke daging apa, saya makan lah. Alah ni tobat aku tak usik lah. Pernah berlaku tragedi kat saya sekali ya, seumur hidup. Yang kat saya lah saya sebut ni. Saya pernah pergi bekas hari, saya kata saya tak pernah beli kan. Tu kata saya kata ada tragedi. Sekali saya pergi beli, ada orang tegur saya, beli daging ais tu. Sekali tu saya beli daging ais. Sepanjang sejarah saya beli. Untuk saya nak balik tu, beli apa balik. Waktu saya kenal dia. Dia kata, beli apa Ustaz? Beli daging. Daging apa tu? Daging ais. Daging ais lah. Dengar. Orang tua kita dulu beringat lah. Dia kata apa? Ustaz beli daging ais. Dengar dia kata, Ustaz beli daging ais. Saya biasa mengaji dah buat tu. Tapi bila kena tegur tu, capak buang, aku tak beli apa ni. Tapi bila kedai kita nak tahu macam mana kan. Atas kaedah kita macam mana? Kita sangka orang mukmin semua taat. Orang mukmin semua baik-baik. Orang mukmin semua jaga iman. Orang mukmin semua jaga makan. Orang mukmin semua jaga sembahyang. Atas husnuzan kita dengan dia. Lepas tu tak tanya lah, tak ada lagi tanya. Daging ais ke? Daging fresh? Tak usah tanya. Tapi zaman ni kena tanya. Dan kalau ada dalam peti ais, wajib buang. Maksudnya apa? Tuan-tuan gamak makan sila. Saya nak kata gitu kan, sila kan. Pasal ada hukum fiqh itu. Jadi saya nak kata apa? Yang tu memang bala. Lagi bala apa dia? Mengaji pun tak. Itu lagi celaka besar. Allah pun tak kenal lagi celaka besar pada hak makan lagi haram tu. Pasal apa? Yang tu pasti bodoh. Ni akidah tak betul.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua, bagi kita faham bab agama ni. Dan kalau kita tengok orang Islam kita ni, bab agama ni memang makon nipih sangat, nipih. Allah. Jadi di atas apa yang telah kita belajar, khasnya dengan kitab kita duk beradab ni, yang akhir kita bicara mengenai makna yang terkandung pada la ilaha illallah ni. Makna dia sangat sempurna. Dia adalah kaedah untuk sentiasa freshkan kita iman kita pada Allah Ta'ala. La ilaha illallah, makhluk takkan ada sifat ilah sama sekali, melainkan Allah jua ilah, Allah jua Tuhan, Allah jua yang wajib wujud. Makhluk asal tak wujud. Ni wujud ni Allah yang bagi kita wujud. Wajib sedar sentiasa Allah hidup aku, Allah yang jadikan semua makhluk. Bila Allah menjadikan semua makhluk, Allah khalik, kita makhluk. Allah malik, kita mamluk. Itu istilah kita. Semua makhluk ni dimilik oleh Allah Ta'ala. Allah yang mengurus, kita diurus. Masa yang sama diberi kita akal, fikiran, wajib mengurus perjalanan hidup kita dengan kaedah syarak. Wajib pergi mengaji, belajar untuk belajar macam mana nak urus. Gagal belajar, gagal mengaji, urus. Ada dua urusan, urusan zahir, urusan batin. Urusan batin ni berakidah, wajib belajar macam mana nak urus hati kita, supaya sentiasa yakin Allah Ta'ala, tasdik Allah Ta'ala. Satu. Wajib belajar macam mana nak urus zahir kita, supaya sekecil-kecil perkara, sebesar-besar perkara, daripada awal hingga akhir, tak ada perkara yang menyalahi syarak. Kencing berak pun ikut syarak, basuh tik pun, basuh kencing, istinja pun ikut syarak, nak duduk masuk syarak, nak masuk keluar tandas pun ikut syarak. Sekecil-kecil perkara macam tu pun mesti patuh SOP syarak. Walaupun ada hukum sunat, hak wajib, hak fardu, hak mana. Atau orang yang beriman Muhammadur Rasulullah, tak ada cara lain kita nak hidup melainkan kena ikut cara Nabi Muhammad SAW. Tu akidah kita, pegangan kita tu. Wajib pergi mengaji tu, wajib pergi belajar tu, wajib pergi faham tu. Wajib belajar macam mana nak urus batin kita, hati sentiasa elok ke Allah Ta'ala, ikhlas, tawajuh, tauhid. Seolah-olah, bukan seolah-olah, memang duk yakin sungguh Allah melihat kita, Allah ma'i, Allah syahidi, Allah sentiasa bersama aku, Dia yang bagi hidup aku, Dia yang melihat aku, Dia nazirun ilayah, Dia duk pantau aku, tak pernah Dia leka daripada aku. Kalau Raqib Atid pun duk sentiasa menulis catatan. Allah ni, Allah yang buat Raqib dan Atid. Iman kita daripada Allah Ta'ala lagi kuat daripada iman kita dengan malaikat. Bahkan tenggelam kita beriman dengan malaikat pasal terlalu zahirnya Allah Ta'ala, Dia yang menjadikan kita. Lupa kita ke malaikat pasal apa? Terlalu tauhidkan Allah Ta'ala. Pasal apa? Makhluk dhaif, Raqib Atid dhaif. Allah yang mencipta Raqib Atid tu. Raqib Atid tu batin dia, zahir dia dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita ni lagi lah, semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Tu akidah kita. Wajib belajar mengurus macam mana zahir batin kita, zahir kita dengan Allah Ta'ala, baru boleh selamat. Malangnya kita kalau kita tak urus zahir batin, zahir pun teruk, batin pun tak bisa duduk mengaji. Kitab dah habis dah, tapi macam bodoh, tak bisa belajar. Jangan. Tambah pula, apa dia mengaji, tak tahu dah. Jangan. Kitab habis. Wajib hadam semua. Berakidah ni, usuluddin ni. Dia ibarat macam tak ada tapak tapi buat rumah. Ni semayang rumah atas. Takkan tapak tak ada, tapak gajah tak ada, peling tak ada. Tak ada tapak, tak ada peling pun mesti tapak gajah ada. Sini panggil apa? Tapak gajah tak? Tak tahu. Tapak gajah tak? Dia memang tak biasa pindah rumah kot. Dia memang kata tapak kancil, tapak pelanduk apa. Hak sebelum nak muhtian tu kan. Tu buat paket tu kan. Tapak gajah, tapak kuda ke apa. Ikut mu lah nama. Mesti ada tu. Kalau tiba-tiba buat 4 tingkat, pacak buat bing. Naik bangunan, tanah lembek sikit, hujan hilir, habis. Ni kita ibadat sopa lah. Lepas tu yang hancur tu, habis makan benda haram halal kau peduli.
ketung, ganja, makpik, syabu apa semua telan. Pasal apa? Akidah tak ada. Ini masalah kat kita ni. Satu, di atas apa kita dah belajar. Kalau kita faham sungguh la ilaha illallah, yang ni dia nasihat. Kalau tak faham, wajib taubat ngaji lain. Pasal apa? Tak ada ilmu nak beramal ke mana? Macam mana nak hadir hati ke Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tak kenal. Mustahil akan boleh hadir hati ke Allah Ta'ala kalau tak faham maksud la ilaha illallah. Tak kenal Allah Ta'ala siapa. Allah Ta'ala kata dia Tuhan ni, sudut zat dia, sudut sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Tak kenal apa bala ke Allah Ta'ala ni. Macam mana nak sedap, nak seronok? Bizikrillahi tatma'innul qulub. Macam mana nak hati ni seronok dengan sebut Allah Ta'ala? Mustahil. Duit tak ada, nak beli beras menata apa? Itulah kan, masa mudah dah. Kereta tak ada, nak pergi Kuala Lumpur ke mana? Kapal terbang pun tak boleh jalan pasal Covid, buah pasal itu. Mu nak pergi Mekah ke mana? Kan macam tu, dia alat kan. Ni mu nak hadir hati ke mana? Ilmu Allah Ta'ala, mu tak kenal Allah Ta'ala. Makhluk pun tak kenal. Allah pun tak kenal. Macam mana nak hadir hati ke Allah Ta'ala? Mustahil. Satu dia kata, di atas apa dia nasihat ni, dengan apa kita dah belajar, fa'alal aqili an yuksira min zikriha mustahdiran lima ihtawas alaihi min aqaidil iman hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi fa innahu yara laha min al-asrari wal ajaibi insyaallah taala ma la yadkhulu tahta hasrin wa billahi taufiqu. Baris tu betul kan? Wa billahi taufiqu la rabba ghairuhu ru wala na'budu siwahu. Terjemah. Maka hendaklah orang-orang yang berakal itu, tajam dalam bahasa dia. Kalau mu ada akal, kata dia, memperbanyaklah daripada mengingat la ilaha illallah. Banyak-banyaklah ingat. Itu terjemah Melayu, ingat zikir tu. Kalau bahasa dia sebut pakai Arab juga, banyak-banyakkanlah zikir la ilaha illallah. Siapa ni, kata dia? Orang yang berakal. Jadi kalau kita tak banyak ingat Allah Ta'ala, apa faham? Kuranglah akal. Tak ingat langsung, tak faham langsung ke Allah Ta'ala, tak ada akal. Yang tu yang Quran sebut ulaika kal anam. Mereka orang yang tak ingat Allah Ta'ala langsung, hati tak pernah hadir ke Allah Ta'ala langsung ni, ulaika kal anam, macam mana lembu, kambing, unta, macam kebun lembu. Macam mana? Bukan saya punya ayat ni, tak, ayat Quran ni. Qulubun la yaqiluna biha, a'yunun la yubsiruna biha, adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak dengar, duk pekak telinga, tak mau mengaji. Mata buta, tak mau tengok dalam tempat pengajian, tak mau hadir. Buat macam tak jumpa tempat-tempat majlis ilmu. Hati ada, tak mau berfikir. Otak tak mau pakai untuk mikir Allah Ta'ala, tauhidkan Allah Ta'ala. Macam mana nak mentauhidkan, nak rujuk pada Allah Ta'ala, nak zikir ke Allah Ta'ala, nak baca Quran, nak selawat, nak cinta atas Nabi SAW. Tak ada langsung perasaan macam tu. Kalau tak ada macam tu, maksudnya tak berakal, mau macam lembu kambing. Kalau berakal macam mana? Banyak kan, kata dia, mengingatkannya la ilaha illallah. Bahasa sebut, bahasa Melayu, orang berakal ni kena banyak zikir la ilaha illallah. Bila sebut banyak, disyarah oleh ulama kita macam mana banyak ni. Banyak ni kalau sehari 24 jam, tidur 8 jam, duk jaga 16 jam. Kalau banyak ni, waktu sedar kita ni 16 jam, sekurang-kurang 8 jam dalam keadaan sedar la ilaha illallah, baru banyak. Kalau 8 jam, baru sama, kena 9 jam, 10 jam. Kalau hanya 5 minit, memang tak ada akal, nipis akal. Saja saya sebut ni syarahan untuk guru ulama kita. Dengan berzikir tu baru kita jadi berakal. Orang yang lalai dengan Allah Ta'ala ni, orang tak ada akal. Mungkin kita tak bisa dengar lah perkataan itu kan. Kalau buka dalam Quran, Quran sebut semua macam tu. Pasal Allah Ta'ala banyak
kali sebut dalam Quran selain daripada suruh solat, suruh apa? Antara perintah Allah Ta'ala yang banyak kali dan diulang-ulang sebut, apa dia? Uzkurullah zikran katsira. Kamu zikirlah Allah Ta'ala, zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Apa? Bukratan wa asila, pagi, petang. Banyak dalam Quran. Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku, Allah Ta'ala balas dengan dia bagi rahmat, dia ingat kita. Maksudnya dia ingat dengan dia bagi rahmat yang besar ke kita. Wala takum minal ghafilin, jangan jadi orang lalai. Wala takunu kalladzina nasullah, jangan jadi macam mana orang-orang yang duk lalai daripada ingat Allah Ta'ala, daripada duk tauhid Allah. Banyak ayat Quran. Tak bagi kita duduk tempat lalai tu. Jadi maksudnya kalau dah solat bagus dah, semayang puasa apa dah jaga semayang fardu, dah cukup bagus kan? Belum lagi, banyak lagi perintah Allah Ta'ala kena tunai. Banyak lagi nafsu yang kita kena lawan. Kurangkan ikut kehendak nafsu, lawan nafsu, mujahadah nafsu, junjung perintah Allah Ta'ala. Banyak selawat atas Nabi SAW. Selawat atas Nabi pun termasuk dalam junjung perintah Allah Ta'ala. Siapa? Allah Ta'ala kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malam Jumaat ni dia. Dia kata wasallu ya ayyuhallazina amanu. Weh orang beriman, weh mu iman ada ke tak ada iman mu. Weh kalau mu ada iman, sallu alaihi wasallimu taslima. Kamu berselawatlah, berselawat sungguh-sungguhlah. Ucapkan salam-salam banyak, ucap selawat dan salam banyak sungguhlah kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Itu yang benda disuruh orang Ta'ala. Bukan banyak WhatsApp, bukan tengok TV, bukan duk hiburan, bukan duk apa isap rokok bohpi gitu. Bukan duk lepak, duk kedai kopi, bukan duk gebang. Tak, banyak masa kita ngaji. Itu antaranya amal ibadat. Apa amal ibadat ni? Ni amal ibadat kita. Kot dengan sebab kita lalai tu, Allah Ta'ala bagi bala satu. Dan bala pun sebenarnya bala, tapi bala besar apa? Kita bodoh, kita tak kenal, rupanya kita kena tipu. Benda tak bala, dia kata bala. Kalau bala satu hal, memang kena bala. Ni, kita punya bodoh ni, kena sengat berapa kali dalam satu lubang ni. Benda tak bala, tapi kita rasa bala, pasal bodohnya kita tak kenal dah bala tu apa. Benda tak bala pun jadi bala. Bahkan pakat takut dengan benda tu, padahal patutnya tak payah takut pun. Misal lah, orang darah tinggi, memang ada orang mati sebab darah tinggi. Tapi COVID ni sebenarnya mengikut kajian dan sampai Lani dia nak cerita, tak ada orang mati yang sebab COVID-19 tu mati. Yang mati ni bukan COVID-19 tu, dia memang nak mati dah. Macam-macam penyakit kronik dah, umur pun teruk dah, umur 70, umur 80. Satu dia tak bagi orang 70, 80 tu main masjid campur orang ramai. Tambah ada gejala-gejala siapa? Memang tanda-tanda nak mati tu kuat dah. Kena sikit ya mati ya. Orang sihat ni memang takkan ada seorang pun, bukan takkan ada, memang tak ada lagi. Yang umur 40 sihat, tak ada apa-apa, mati sebab COVID. Tak ada. Tak ada. COVID ni tak ada apa, macam sesemua sah tu. Habis. Siapa? Yang positif swab tu 8 hari sembuh sepenuhnya. Kan dulu bunyi apa, Menteri Agama tu masuk dulu kan dalam hospital, tahu kan? Berapa hari? 3 hari kan? Tak, 8. Yang 3 hari. 8 hari. Bukan 8 hari ke 3 hari ni. Marah 5 hari. 8 kata 3. Itu saya tengok dia punya segmen tu. 8 hari. Dia duduk kawasan mana? Dia Bangi lah. Nilai. Rumah dia kat Nilai. Saya ada kawan saya kat Nilai tu. Bila dia kena pungut dengan KKM tu, dia 8 hari boleh klik rumah sihat. Tak ada apa-apa dah. Kawasan tu Jumaat tak boleh lagi. Bahkan tambah 14 hari lagi pasal kes bertambah. Hak sakit keluar lah pada hospital. Yang tak kena apa-apa, sebulan tak lagi Jumaat. Tu kata kita jadi bodoh lah. Kita jadi bodoh. Benda tak bala, kita kena tipu jadi bala. Lagi tipu ke jamaah pula ni, siapa dia hasut atau tipu ni. Mau tengok dengan mata mau kan.
Tengok lah. Bukan jadi bodoh. Hari-hari dia duduk cerita maklumat. Orang ni kena, orang ni sembuh, orang ni sembuh, orang ni mati. Cuba tanya balik ke KL. Hak mati hari ni kalau kata 6 orang, hak mati ni memang COVID ke memang nak mati dah? Atas kajian orang-orang yang celik mata hati tuan-tuan, dia kata apa? COVID-19 ni dia lah antara kes pertama dalam dunia, kes perkara pertama dalam dunia yang dianggap sebagai wabak dengan hanya bilangan kes orang kena, bukan siapa yang mati. Berapa orang kena, pasal ramai kena, dikira wabak. Tapi tak ada orang mati betul-betul, orang sihat kena COVID mati. Tak ada lagi. Tak payah pergi tanya. Tanya KKM lagi. Kalau ada alamat sesawak ke apa, jumpa hak KKM tu tanya. Cuba sebut dengan pasti satu nama orang sihat kena COVID mati. Sebut, saya nak tahu nama siapa. Daripada senarai satu tu sekarang dah 400 lebih ke apa, tengok angka tu. Siapa dia memang dia sihat, dia mati sebab COVID-19. Siapa? Minta nama tu Malaysia, minta satu dunia nama tu dengan pasti. Sihat mati sebab COVID-19. Satu nama, satu je. Ya, minta 1000. Satu je. Tak dia boleh sebut. Marah ni mak kalau sebut-sebut macam ni, macam ni menghasut. Hasut apa? Aku cerita tu. Maklumat pun bukan saya bukan gaji belek dia mah tu. Tapi dengan tengok tu macam benda tak kena. Yang kita pun kawasan Perkelas Hulu kan hari tu kelas kita lepas kita mengundi Sabah tu, ada orang-orang kuat OKU apa duk pergi sana balik. OKU tak faham sudah OKU apa. Balik pada Sabah tu tengok positif kan. Tak usah sebut marah dia pun. Mana nama jangan sebut. Sebab dia ada 5-6 orang habis semua. Kita kena PKP kan? Sampai tenaga pengajar kawasan Perkelas Hulu tak boleh masuk kawasan Gerik mengajar. Pergi Ipoh boleh pergi. Itu tuan-tuan tengok kelakar tu. Gerik tak boleh. Gerik Perkelas Hulu tak boleh mengajar. Tapi pergi Ipoh boleh mengajar. Nombor sekian ni. Undang-undang apa ni? Tu dia masuk berapa hari ya? Dalam 8 hari. Baik, kita tak boleh pergi sembahyang Jumaat lagi. Dia dah tubik hospital dah. Sihat sepenuhnya. Kita tak boleh sembahyang Jumaat lagi. Sembahyang Jumaat pun 3 orang, 6 orang. Kedai makan penuh. Tak faham saya cakap apa? Bas penuh, kapal terbang penuh. Masuk kereta api apa? Kereta api laju tu lah apa? LRT apa lagi? Mana ITS tu? Mana ada duduk selang-selang? Tak ada dah. Semua. Kapal terbang pun duduk apa sebelah tu. Masjid ni surau pun semua sihat ni. Jom ni. Baci pula. Patutnya kita sihat-sihat ni tak apa. Itulah. Bagi dia ada akal sikit. Pasal orang berzikir ni dia kena dia ada akal. Kok kita banyak tak berzikir kot duk lalai tu kata kita bodoh. Kenapa bodoh? Pasal kita bila akal ni tak cerah, kita kena sengat tak kena satu-satu kena apa hari tu dah kena kecil dah, boleh tukar kerjaan tu suku sebelum kena tukar tu. Jawi pun tak boleh, tak elok kata dia. Komunis pun jadi pejuang kemerdekaan. Satu pum daging pula 40 ton dah makan daging haram. Celaka betul perempuan ni. Betul lah ni duk bising apa? Logo rupanya logo halal. Sah tak ada logo cop. Apa bala ni? Syarikat mana yang jadi dajjal dia tu? Masuk ni kartel tu. Siapa dia kepala dia? Siapa pengurusi dia? Ni siapa mastermind dia? Mastermind ketiga. Siapa yang atur ni? Sindiket ni. Macam mana boleh lepas ni? Macam mana boleh lepas ni? Takkan lepas saja-saja tau. Lembu sekor nak masuk pun senang. Ni 1,500 tan. 1,500 tan ni 1,500,000 kilogram. Itu hak jumpa di kilang tu.
Hak demo dah sebar satu Malaysia tu berapa kilo? Hak dalam kilang tu pun 1,500 tan. 500 kilo. 1,500 tan. Satu tan tu 1,000 kilo. Satu trailer berapa kilo? Berapa tan? 20 tan satu trailer. Ya ke? Atur tengok berapa trailer tu. Sini sampai mana? Saya silap sampai mana? Sampai Lenggong. Oh, semua lembu papuh. Dah 40 tahun dah macam tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi orang silang kita nanti jadi benak tu. Yang bodoh. So, kita bila makanan kita dah benda buruk tu, hati buruk. Dia serupa macam dah makan benda penyakit, tambah pula esok orang sihat pun kena vaksin. Apa benda dalam tu pun tuan-tuan boleh percaya ke orang Yahudi boleh buat ubat, Amerika buat ubat tuan-tuan makan. Ubat tu tuan-tuan jadi sihat. Tuan-tuan percaya ke? Saya kalau cak pimpong tu saya tak apa nak percaya. Tambah hak Yahudi yang Quran sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tuan-tuan boleh percaya ke dia mau buat tu nak bagi baik kita? Sebab tu dia kata bukan orang sakit kena suntik ni, orang sihat yang kena nak bagi. Ayat tu pun kita pun orang sihat kena ni, orang sakit memang nak mapuh dah, nanti kritikal. Yang kita ni sihat, tak apalah tu, cocok. Macam tu ke? Terbalik patutnya sihat tak apa dah, betul? Yang sakit ni lah, yang nak mati ni lah, yang cocok kot, jangan bagi kena jangkitan, boleh? Ni tak, jangkitan pun kalau ikut syarikat apa, Pfizer tu, dia keluar ubat tu, dia kata cocok pun dengan syarat semua, ambulan apa kena jaga keliling. Lepas tu dia kena ada unit yang bawa, yang bubuh elektrik tu, yang kalau cocok-cocok kena ada unit tu di tempat nak bubuh suntikan tu. Ni celik sajalah cerita tu. Dapat maklumat mana ni? Ada. Yang orang benda macam ni tak keluar TV. Kau keluar pun. Keluar macam ni. Memang tempat lah ni banyak dah rancak duk cerita, panggil sana sini mengata. Pasal tengok mampu sangat lah. Duit tak ada. Tapi gedik-gedik nak beli. Padahal tak beli pun ada ramai dah beribu-ribu sembuh. Betul kan? Ribu-ribu sembuh kan 2-3 orang yang sembuh. Ribu-ribu sembuh. Kalau kata angka dia ni berapa ribu, yang dah sembuh ni 80,000. Jadi maksudnya memang sembuh dah. Sebab tu yang sembuh tu boleh kena 2 kali. Jadi maksudnya dah biasa kena COVID, badan dah kena COVID. Tuan-tuan faham kan? Dengar saya nak cerita tu. Itulah prinsip vaksin tu. Dah kena COVID, betul boleh kena sekali lagi. Maksudnya walaupun dah kena, badan dah kena dah kuman COVID ni, tapi boleh kena lagi. Jadi maksudnya kalau kena vaksin, belum tentu tak kena, lepas tu bubuh vaksin tak kena, jamin tak kena COVID. Dah. Pasal orang dah kena, badan dah kena dah kuman COVID-19 ni. Lepas tu patutnya bila dah sembuh tak kena dah lah. Pasal badan dah kena, dia dah ada protection, dia ada kekebalan untuk terima. Pasal badan dah kena dah virus ni, dia dah tahu macam mana nak lawan dia dah ada kawalan, dia boleh menjaga siap dah. Pun boleh kena lagi. Maksudnya kalau sihat, buah tu bukan bagi sihat, bagi mampu cepat lagi. Sikit benda-benda ni tu. Semak ni. Macam ni tak masuk TV 3 tak keluar berita macam ni. Keluar. Saya nak syarah apa sikit, nak cerita orang berakal. Atau orang berakal ni, orang nak mengaji, orang berakal ni nak kenal Tuhan, orang berakal ni nak balik pada agama, orang berakal ni dia bukan takut dengan makhluk ni, takut dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu memang disuruh hindar, jangan ambil benda mudarat. Kalau sebut pun maqasid agama, duk cerita darurat. Ambil vaksin ni pasal darurat apa benda? Pasal kalau rumah pakat mati. Yang digemburkan seolah-olah memang mati ni pasal COVID betul kan? Itu kita takut tu.
Nak betul pakai yang plastik lah, apalah. Jadi dengar takut. Ditakut-takutkan. Ditakut-takutkan. Takutlah kita. Macam mana kita ditakut-takutkan dengan mengaji agama? Itu lah. Pergi ngaji agama, tak ada masa depan. Tak ada siapa orang ni hantar sekolah agama. Pergi ngaji sekolah agama, ni tempat pengganah. Siapa pergi sekolah agama, tak diberi keistimewaan untuk dapat beasiswa apa-apa untuk masuk universiti pada masa akan datang. Mampu pakai hantar sekolah agama. Betul tak betul saya kata? Ditakut-takutkan. Tambah pula ada ustaz-ustaz ni bunyi rogol tak rogol lah apa. Ustaz je hati-hati sikit. Siapa? Ustaz ni kaki rogol kan. Nampak kaki serban, kaki serban. Ni serban ni rogol kan. Ni kaki serban, rogol kan. Ni kaki serban rogol kan. Yang tak kaki serban ni tak apa. Yang kaki serban ni rogol kan. Ustaz, PU, imam muda, jaga mu. Al-Hafiz, tak Hafiz, mu jaga. Ustaz, majlis agama Islam ni, mufti tak mufti ni semua kaki rogol kan ni. Marrak apa tak apa, tu kan kaki rogol kan. Pasal apa? Dia nak highlight orang agama ni jahat. Nampak? Orang yang memang jahat tu tak di-highlight pun jahat. Itu tak faham saya cerita apa ni. Tu otak kita jadi bodoh, jadi lembab itu, tak jadi berakal. Dah lama dah kita kena ngacung itu. Saja saya syarah kat tu sikit pasal nak syarah tu ni. Jadi kita nak balik semula jadi orang berakal ni macam mana? Tak ada jalan lain, mau balik la ilaha illallah. Mesti balik pada akidah Islam balik. Mesti mau balik pada kenal Allah Ta'ala balik. Yang ni kalau mau kena kanser sekalipun, mati kena kanser sekalipun, mati kena bunuh sekalipun, akidah sahih dengan Allah Ta'ala, mati itu mati syahid. Mati syahid akhirat nama dia. Tambah pula menderita sakit kena kanser lah apa lah. Memang kanser memang dia memang ada virus apa ketumbuhan yang menyebabkan mati sebab kanser tu sendiri. Memang ramai pun. Tak ada pula kena lockdown. Yang COVID-19 ni tak ada betul-betul mati COVID-19 tapi lockdown. Patutnya kencing manis kena lockdown. Tak faham sudah. Sakit jantung kena lockdown. Kau mati pasal merempit apa kan. Tak ada lampu apa. Patutnya lockdown. Semua negeri tak boleh ada siapa naik motor dah waktu malam. Tak boleh siapa duduk bawah lampu. Pasal lockdown untuk mengelakkan kematian yang kita tengok hospital tengok musim dia duduk perlumbang motor dulu tu. Hujung minggu Ahad, Sabtu Ahad memang ambulan pening pala. Pasal apa? Saat-saat accident, mapuh. Macam mana? Patutnya lockdown. Satu negara lockdown. Hari Jumaat, Sabtu Ahad tak ada dah motor. Orang anak muda duduk bawah lampu. Polis kena ronda. Rela pun rela. Kena ronda. Miu. Ada yang RM1,000. Ada RM1,000. Untuk mengelakkan mapuh atas jalan raya. Lepas tu lagi ramai mapuh. Tak payah pergi tanya hospital. Tempat bandar-bandar besar apa, kemalangan paling banyak adalah atas jalan raya. Motor. Hak berdiri atas motor, menerak atas motor. Dia tengok bila COVID kurang tak tu. Betul lah, yang tu lah sepatutnya kena lockdown. Bukan lockdown COVID ni. Saja bunyi gitu sikit. Itu menyambil. Ni kitab. Apa dia tu, dia kata hendaklah orang yang berakal memperbanyak daripada zikir la ilaha illallah. Bukan saja banyak, tapi dengan menghadirkan apa yang telah diliputinya daripada akidah. Hadirkan mana la ilaha illallah tu. Apa dia? Mu tanya hak tu kan. Tak tu deh. Mu tak tu. Khatam dah weh. Apa siapa tak tahu juga. Mengaji sandar tu relax. Kitab pun tak ada, nota pun tak ada. Kalau saya tanyalah la ilaha illallah mesti ada dua makna dah. La ma'budu bihaqqin tu makna apa? La mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Bisa dengar? Tak bisa dengar. Bahasa pendek dia apa? Mesti Allah Ta'ala ni dia saja bersifat istighna. Mestilah iftiqar makhluk semua kepada dia. Tak kerti juga. Saya dah ajar bahasa pendek dah. Allah ni, dia ni ilah, apa maksudnya? Dia saja ghani. Makhluk ni semua fakir ke Allah Ta'ala.
La ilaha illallah. Yang ghani ni Allah Ta'ala aja. Apa mana ghani? Tak hajat pada sesuatu. Yang berhajat ketika ada Allah ni siapa? Makhluk. Selagi nama makhluk berhajat ke Allah Ta'ala. Kena zikir banyak ni, supaya rasa berhajat ke Allah Ta'ala, bukan berhajat ke makhluk. Walaupun dia buat sabak dengan makhluk, hati dengan Allah Ta'ala. Jadi kita punya akidah ni, nak hidup mati ni, la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tak ada sekutu dengan Allah Ta'ala sama sekali. Dengan dengan kerana ni aku diperintahkan, wa ana minal muslimin. Aku ni orang Islam ni, Allah tahu. Aku serah diri ke mau. Walaupun sabak aku makan nasi, aku ubat, maulah sembuhkan aku. Anta syafi la syifaan illa syifauka. Ni tauhid kita ni dengan Allah Ta'ala ni, tak berganjak sikit pun. La ilaha illallah ni tak reti juga. Bak agama mu tak reti, mu reti apa? Kasar sikit lah bunyi gitu kan. Dan dia suruh zikir, hadirkan makna ni sehingga dapat sebati beserta maknanya. Makna la ilaha illallah apa dia? Allah ghani, makhluk ni fakir. Siapa makhluk dia? Akulah ni. Aku ni fakir. Allah fakir siapa? Fakir ke mu lah ya Allah. Tak ada aku ni melainkan mu lah jadikan aku. Tak boleh hidup aku ni melainkan mu lah hidupkan aku. Mu lah yang hidup ya Allah. Ya Hayyu ya Hayyu ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Mu lah yang hidup ya Allah. Mu jua hidup aku ni mati. Ni hidup ni mu lah bagi hidupku. Mana tu tauhid ni? Mu lah tauhid nama dia. Jadi makna yang ada ni mesti sebati dengan makna la ilaha illallah ni dengan daging dan darahnya. Yang ni satu bahasa kiasan nak menunjukkan macam mana bahasa kita pun jadi sedarah daging lah. Macam orang motong getah lah kan. Mu motong umur apa? Umur 16. Lah ni berapa? 60. Ya, pisau motong tu pusing kok mana pun dia kerti potong. Pusing ke belakang boleh. Siapa? Motong ni darah daging ekor dah. Raba pokok tu tek. Kalau mata buta lah. Tek segar tu, pegang pisau tu tak luka sikit pun. Batang pokok tu tak luka sikit pun. Kita tak biasa, celik mata ni gak bengkak pokok. Siapa? Kita tak sebati, tak sedarah daging. Dia buta boleh potong, cocok ni. Mangkuk pot, puk buan, puk letak dengar. Masuk bekas orang lain tu. Nak cerita apa? Sedarah daging lah dengan bak motong ni. Tengok pokok dokor tu kena dah. Ni seminggu lagi masak. Pokok nyor tu tepuk batang lah. Nyor tak tua gini. Tepuk batang pokok tu. Tahu tak? Tepuk batang tu. Kerah pun kalah. Pasal apa? Yang ni saya cerita orang sedarah daging. Kita tak ada lagi sedarah daging dengan Allah Ta'ala ni, belum lagi. Saya tak ada tuan-tuan dengan kita, saya pun sama lah. Tolonglah doa untuk saya. Tuan-tuan tak apa wali-wali dah. Tak apa kita ambil tak mana ni, ikutlah nasihat dia. Banyak kita zikir ke Allah Ta'ala tu bagi dapat jadi sedarah daging. Jadi macam mana ni nak dapat jadi sedarah daging ni? Kena mujahadah, susun atur zikir dah. Tu yang lepas ngaji tauhid dah faham dah penting tak tauhid ni. Penting tak zikir ni. Tu yang habis dah ngaji tauhid, fiqh pun sembahyang apa pandai dah nak apa. Tu yang ulama ajar, ambil tarik. Tarik ni apa? Bagaimana jalan mu nak berzikir? Kaifiat nak berzikir? Banyak mana mu nak zikir? Zikir apa yang mu nak kena latih awal sekali? Tu yang dia ada disiplin khas, amalan khas. Mu nak ambil cara mana? Nak Syabandi ke, Ahmadi ke, Syadzili ke? Nak ambil Chisti ke, Qadiri ke? Macam mana? Mesti ada cara jalan. Kalau tak kan duk macam ni happy, relax. Ada zikir apa? Aku sembahyang fardu padahal lah. Tu pun mujur lah. Boleh modal ya, tak ada untung. Siapa mega tak nak untung siapa? Jaga sembahyang fardu ni modal. Tubuh silap makan modal. Masbuk dia lupa lah, surah tak baca. Zikir duk lalai lagi. Masya-Allah. Banyak cedera kita. Nanti yang
Kena mengaji. Ada benda-benda macam ni duk peringat selalu. Mudah-mudahan keluarkan kita pada lalai tu. Memang Allah Ta'ala perintah kita supaya keluar daripada lalai. Wala takum minal ghafilin. Jangan jadi orang lalai. Kita je tak biasa duk dengar ada orang duk nasihat gitu. Nisbah Quran penuh tempat-tempat supaya jangan bagi jadi kita orang yang lalai. Bahkan perkataan muslim, mukmin tu pun dah cukup dah. Muslim ni maksudnya apa? Orang sentiasa sedar dan menyerah diri pada Allah Ta'ala 24 jam. Tu muslim. Mukmin ni apa dia? Orang yang sentiasa membenarkan, mengiyakan Allah Ta'ala sebagai ilah ni 24 jam. Allah ilah aku, Allah memilih aku, Allah takbir aku, Allah menghidupkan aku. Itulah muslim mukmin. Hidup sentiasa jaga syariat ni lah muslim mukmin. Kita nama je, tapi tak boleh nak dapat betul-betul sedarah daging lagi. Yang ni yang dia suruh anjurkan. Antara kaedah dia zikir. Bukanlah pula bila zikir ni tak payah semayang lah Ustaz. Bukan macam tu. Siapa dia ajar itu? Mu nak untung modal tak ada. Mana boleh. Tak kena. Jaga juga ada pahaman sesat macam tu. Baik. Jadi dia suruh kita zikir ni sampai jadi sedarah daging. Maka sesungguhnya dia akan melihat orang yang memang boleh jaga zikir ni, boleh jaga tauhid dia, akidah dengan Allah Ta'ala. Dia akan melihat nanti di mana akan datang dah jadi sedarah daging zikir ni, tauhid ke Allah Ta'ala ni, dia kenal Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala ni limpah kurnia dia. Bila kita kenal Allah Ta'ala, kita akan kenal semua makhluk. Boleh kenal Yahudi, Nasrani, baik, jahat. Lagi tinggi hubungan dengan Allah Ta'ala, lagi besar Allah Ta'ala berikan benda-benda yang luar biasa. Antara luar biasa apa? Paling besar luar biasa apa? Cerah mata hati. Itu lah nombor satu. Orang lain dia tak nampak untuk pergi masjid, pergi surau. Dia susah hati kalau tak boleh pergi surau. Pergi sembahyang Jumaat, ada orang yang tak suka sembahyang Jumaat. Dia kata tak sembahyang Jumaat, bujur tak payah pergi sembahyang Jumaat lagi, boleh buat kerja. Punya benak sampai terang macam tu kan. Ada orang tak boleh pergi sembahyang Jumaat pun dia dah risau lah. Tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Gila apa? Nak mampu apa ni? Sembahyang Jumaat pun tak boleh. Bala apa ni? Dia tak sedang duduk lah. Jumaat pun tak boleh. Gila apa Jumaat ni? Jumaat 3 orang, 13 orang, 23 orang, 40 orang. Merkit boleh pergi ramai. Duk atas bas pun 40 lebih dah. Kadang sembahyang zuhur, sembahyang subuh pun kadang, kalau kami kuat luar tu, subuh tu kat 80 orang. Jumaat 40 orang. Masa itulah duk kena PKPB tu kan. Sampai mohon tu bujurlah exco dulu. Dah lah dia buat jasa sikit kan. Kita mohon. Dia kata boleh seluar masjid. Bujurlah sikit. Kau tak ada 40 orang tu kan. Saya nak cerita apa? Orang yang gelap mata hati, tak kena panggil minggu ni. Mujur boleh buat kerja. Lajak sikit pukul 3. Buat main Zuhur. Astagfirullah. Tak ada risau langsung dengan agama. Sebenarnya saya baca satu artikel orang murtad dia Islam masuk Kristian, dia dah bertabat. Dia jadi pendakwah dah 3,000 orang Islam dia dakwah. Dah masuk Kristian dah. Ni hari Ipoh tu ketua pendirian nama Haji Kamudin. Masih Andri. Dia kata di sana dia pun beri air itulah. Dia lupa nak sebut Allah. Dia cerita. Tapi macam mana kita orang Islam boleh buat begitu tak? Untuk jadi berlembut hati kita. Belakik dulu tanya mengenai antara apa gerakan-gerakan kristianisasi yang ada. Memang ramai orang Melayu kita sama jadi padri pun kan. Ada yang masuk Islam balik, ada yang masih ni. Ada yang dah masuk Islam pun dia telah mengkristiankan ramai sangat di kalangan orang Islam ni. Ramai kan. Pasal dia ada hari dia orang Islam boleh pergi bagi bantuan bulanan bagi yang tak ada duit, yang gelandangan ni semua dia ambil, dia upah duit. Walaupun tak istihar, tak tukar nama Kristian tak apa, tapi ikut ajaran Kristian.
Kita yang tak bisa ambil peduli. Benda ni padri-padri itulah dedah kan. Antara setengah kata pasal minum air tu nak menyebut kalimah syahadah apa pun tak boleh dah. Kalau saya nak sebut gini dulu sebelum nak jawab tentang kata boleh tak kita buat air Yasin apa bagi demo ni cerah mata hati kelait. Macam tu lah kan, soalan macam tu lah. Pertama, demo yang duk pergi Kristian, duk pergi gereja, duk pergi halal ke padri tu, awal-awal gelap mata hati dah. Tak minum air Kristian tu pun memang gelap siap dah. Memang tak ada hati dah dengan Allah Ta'ala. Bahkan ada yang putus asa dah dengan agama Islam. Saya tengok Kristian bantu, minta bantuan zakat tak bagi. Pergi kat Kristian dapat bantuan. Jatuh hati kat agama Kristian selalu dah tak minum holy water tu pun memang tak ada sebut dah suka kat Allah Ta'ala. Minum tu sabik nak jadi lah. Jadi bukan kaedah dia baca buat ayat si banyak-banyak buat dalam motor bagi pakak puak Yahudi semua minum, semua masuk Islam. Tak jadi lah. Orang Islam pun tak jadi Islam lagi dengan sebab minum ayat si. Nak ikhtiar boleh ya. Boleh ya. Tapi bukan itu kaedah utama dia. Saya kalau pernah pergi sikit tentang cerita air tu lah. Tugu Yazid Pendang, antara gugu yang masa dia hidup dulu, arwah Pak Tih buat hidup lagi, bila kadang-kadang dia pergi Ipoh apa, antara tempat-tempat saya pergi ziarah, pergi jumpa dia lah. Dia ni ahli falak. Saya pergi tu, saya siap soalan saya dah nak pergi tanya ahli falak. Rupanya dia berubat orang, beratur ramai. Rahsia dia buka pondok, tapi pasal dia lebih kepada ilmu perubatan cara Islam. Bukan apa-apa jampi apa, jampi air Ada sikit-sikit cerita air jampi tu. Jampi. Jadi tu hari saya pergi, kali pertama pergi tu memang ada siap soalan nak tanya. Pergi tu sampai gilir tu tak ceritalah main pada pondok Patih apa. Betul kata ni main nak buat apa? Saya kata mari ni saya ada soalan, saya lah antara yang pergi tu. Saya cerita ni mengaji apa, dia cerita Jurumiyah lah apa ni, dia test kami. Apa yang tak apa Jurumiyah kelepan tu saya cerita ilmu falak, tanya-tanya kat sejam 2 jam. Hak lain hak nak mau ubat tu. Dan mungkin kami dah kami nak baca nak minta ubat, mohon duk sembang 2-3 jam. Pakat marah dengan kami. Tapi tok guru memang itu, kalau ada orang mengaji main sembang dengan dia tak peduli berubat. Dia layan. Layan. Saya sembang lama ke 2 jam lebih, kat 3 jam. Ni jumpa pukul 10, lepas dekat nak Zuhur dah. Dia lepas Zuhur dia tak ubat. Sagi pukul 3.30 kat pukul 4 tu. Mana main daripada jauh-jauh tu pakat pengang lah yang kami mesti sembang panjang lah. Pakat keluh sah lah, kami tak kira tok guru layan ya. Umur dia masa tu pun 90 lebih lah. Nak cerita apa? Dalam kami ramai-ramai tu ada geng saya yang bawa air. Buat apa? Air jampi nak suruh tok guru jampi bagi lembut hati. Saya dah selesai kerja saya tak minta air, saya tanya soalan. Dia jawab lah. Main lepas saya keluar tu, kawan geng-geng pondok kan lah. Apa? Minta. Ni apa? Main sekali kan? Saya main sekali lah dengan ustaz tadi tu. Ni buat apa pula? Dia kata nak minta air terang hati, nak bagi mudah mengaji. Nanti Tok Guru kata apa? Duk pondok kan? Duk pondok. Duk pondok ni nak terang hati bukan minum air. Dah. Kena mengapan. Kena kurang tidur. Kena kurang makan. Kena kurang balik rumah. Kena mengapa banyak. Bukan kena air jampi, tak payah jampi air. Mau ngapa ni ingatlah matan dia dah. Balik itu saja. Sikit itu. Satu nak sebut apa? Nisbah nak buat air itu boleh ya. Ada orang yang memang maksudnya ada berkat di situ. Kita baca tu satu hal. Tapi kalau memang orang yang memang dia kena buat hak mengaji, tak padan dengan minum air dah. Apa dia? Mesti ada sebab menyebabkan mu tak boleh ngaji tu saya pak. Sikitlah saya sebut itu. Jadi saya jawab juga tu pasal apa? Pasal ada kena-mengena dari surut ni lah. Jadi macam ni apa? Macam mana nak boleh zikrullah? Memujahadah lah. Dia kata, ya Allah bagilah aku berzikir. Mu tak pernah bagi masa nak berzikir. Tak sepeh tak bisa pegang. Cik kucingmu nak jadi berzikir. Duk pegang balu okok. Nak berzikir. Cuba tukar pun orang okok tu bukanlah sepeh.
pegang tasbih pun jadilah kan. Lama-lama zikir juga. Kalau tu sebab zikir, mu pegang rokok tak ada, orang mula pegang tu balok tu koyak. Pas satu pukul 8 pukul 11 lah. Sedap pula. Ni bocekeh lah. Ni ambil tembakau Jawa pula. Tadi ke kau boh pula. Kalau zikir lah, subhanallah. 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 La ilaha illallah. Aku ni lemah ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Mampukanlah aku. Oi, rasa lebih pada saya esok mengajar tu. Siapa? Allah Ta'ala buka pintu hati satu. Dia berkata gitu nya. Kata apa? Sesungguhnya dia akan melihat nanti faedah zikir ni, pasal dah kenal Allah ni daripada pelbagai rahsia-rahsia dan keajaiban. Besar lagi ajaib apa? Dia nak jaga sembahyang, dia nak jaga solat jemaah, dia nak jaga qabliyah ba'diyah, dia nak jaga sembahyang witir, dia nak jaga sembahyang duha, dia nak jadi taat, dia nak jaga mengaji, dia nak jaga baca Quran, dia nak jaga zikir. Dia akan jaga taat dia tu. Dia akan jaga taat. Memang ajaib lah orang ni. Orang tak boleh pergi masjid, dia nak pergi masjid. Ribut orang tak sampai, dia sampai. Hujan lebat, naik basikal boleh sampai. Orang ada kereta tak sampai. Tu ajaib dia. Orang lain seronok tak pergi sembahyang jemaah. Dia bila nak boleh sembahyang jemaah ni, bila nak boleh pergi sembahyang jemaah ni, bila nak boleh sembahyang jemaah. Tu ajaib dia. Lagi banyak lagi taat, lagi kuat zikir, lagi banyak hadirkan tu, orang Ta'ala buka lagi, faham lagi. Orang tak faham, dia faham. Orang tak kerti, dia kerti. Orang kena buka internet, dia kerti. Dia tak payah buka internet, dia tahu keliling dunia apa yang berlaku. Dan dia boleh hurai apa yang duk berlaku tu, walaupun dia tak boleh besar buka internet pun. Ada tuan-tuan guru kita macam tu kan, dia tak tahu. Kalau arwah Fatih lah, ada benda kita tak payah sembang dengan dia lebih-lebih. Kita cerita sikit je. Biasa. Atau dunia macam tu. Duk bohong mu. Kena kan? Ada orang kadang-kadang kata dia pergi buat apa ni? Nak balik, nak kelik, nak buat apa? Nak cari duit sikit. Balik tu. Kata dia ada duit belanja esok mari. Mula janji sebulan setahun baru mari. Tu kena mari ke? Lama mu cuti ni. Maklum lah Tok Guru apa dia balik kata dia. Ni sak ni lah. Dunia macam tu lah kata dia. Pas satu. Dia boleh syarah lagi kawan tu. Dia tak bisa tengok orang tu orang hidup ke mana. Apa patut Tok Guru arwah Tok Guru sebut tu betul sebiji-sebiji atas kepala dia. Dia bukan pergi hantar spy ke apa pergi tengok orang tu kata apa. Ni Tok Guru ulama-ulama kita kan. Ada pelbagai rahsia dan keajaiban, insya-Allah. Ataupun jika Allah Ta'ala kenaki. Cuma jaga jangan niat zikir nak dapat ni. Tu jaga. Ramai orang zikir, aku nak zikir lah itu boleh dapat ilmu laduni. Aku pula otakmu. Mu niat tu awal-awal lagi kantoi. Siapa? Mu zikir pasal nak dapat ilmu laduni. Habis gagal. Niat tak betul. Mu niat nak kenal Allah, Allah Ta'ala beri ya. Macam-macam benda yang dia kata keajaiban insya-Allah yang tidak terhitung banyaknya. Kita pun tak tahu apa dia Allah Ta'ala nak beri. Memang kita bukan tahu apa dia nak beri, tapi dia akan bagi kita faham apa yang orang lain tak faham. Lagi, dah hanya dengan Allah sahaja kata dia, saya memohon taufik. Allah ialah, bukan saja dia, kita semua macam tu. Allah ajalah, wabillahi taufiqu. Taufik ni hanya dengan Allah, yang tak ada jalan lain. Nak bagi kita cerah mata hati, cerah fikiran kita, cerah Islam kita, iman kita, tauhid kita. Tak ada jalan lain, mesti balik ke Allah. Nak balik ke Allah Ta'ala, mu mesti kenal ilmu la ilaha illallah. Nak balik ke Allah Ta'ala, mesti kenal ilmu Muhammadur Rasulullah. Tak ada tu, tak boleh balik. Tak boleh balik, mustahil boleh balik. Habis itu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa ahibbatana innal mauti natiqina bi kalimati syahadati alimina biha
Jadi kami memohon, kami ini mengarang dengan semua kawan-kawan, rakan-rakan dia, tutuk guru yang duk tunjuk ajar dia, pohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan menjadikan akan kami semua ni, kami ini termasuk saya yang tukang baca kitab dia, dan tuan-tuan semua duk dengar ni dan duk mengaji ni, menjadikan akan kami dan semua sahabat kekasih-kasih kami. Dia tak tinggal juga untuk siapa yang sahabat dan kekasih, tapi dia doa nak masuk ni siapa yang kasih. Satu, kita kena kasih tutuk guru alim ulama. Pasal apa? Kasih tutuk guru alim ulama sebab Allah Ta'ala kasih ke kita. Sebab Allah Ta'ala benci ke kita pasal kita benci dengan tutuk guru alim ulama. Mu benci dengan tutuk guru alim ulama tambah para awliya, tu sebab Allah Ta'ala benci kamu. Satu, kita siapa yang mereka ni kasih dengan Allah dan Rasul, wajib atas kita untuk kasih mereka pasal mereka adalah kekasih Allah Ta'ala. Mereka adalah kekasih Rasulullah. Kenalilah baik-baik siapa dia kekasih Allah, kekasih Rasul. Siapa dia memang kasih Allah dan kasih Rasul. Siapa yang kasih ke Allah, kasih Rasul, kita kena kasih ke dia pasal mereka ni istilahnya kekasih Allah. Itu istilah sikit kekasih tu. Jadi dia doakan siapa yang kasih-kasih kat kami ini ketika menghadapi nak mati, kedaki nak mati nanti, sebagai orang yang dapat mengucap dengan kalimah syahadah serta mengetahui tentang tuntutan-tuntutannya. Nak mati itu memang senang je, tak susah pun. Bahkan apa makna yang ada pada la ilaha illallah tu dengan mudah hadir, dan waktu nak mabuk nak mati itu Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk mati dalam keadaan menyebut La ilaha illallah. Itu nisbah nak mati. Faham tak apa? Masa hidup ni macam mana? Kalau memang kita dia buat macam mana dia anjurkan tadi, banyakkan zikir sampai jadi sederah daging, sampai apa kita buat pun ingat Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul, balik ke Allah, dan hidup berdasarkan syariat yang Rasulullah tunjuk. Ambilkan secara semua perkara ni tepat dengan kaedah-kaedah syarak. Memang hidup dalam keadaan beriman, semestinya bila hidup beriman, mati dapat iman, mati dalam boleh mengucap la ilaha illallah. Itu doa dia. Lagi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun, wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata dia, semoga curahan selawat Allah Ta'ala, maksud selawat ni curahan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mencurahkan sentiasa ke atas penghulu kami. Siapa dia? Ketua penghulu kita ni, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap kali nak suruh Allah Ta'ala atau doa supaya Allah Ta'ala bagi selawat dan salam ni banyak mana. Tiap-tiap kali ada orang mengingatinya Rasulullah, dan ada orang yang lalai daripada mengingati Rasulullah. Sebanyak mana ada orang ingat, sebanyak mana orang lalai. Apa maksudnya? Sebanyak makhluk yang ada ni, sebanyak itulah kamu berikan angka selawat dan salam tu atas Rasulullah. Ni antara lapas-lapas selawat yang diajar oleh para ulama kita untuk menunjukkan kecintaan kita Rasulullah. Maksudnya kita doa untuk Rasulullah ni bukan sikit-sikit. Apa dia? Walaupun kita sebut sekali, minta selawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ni adada makhluqatika wa midada kalimatika kullama zakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Itu memang kefiat-kefiat selawat yang diajar oleh para ulama kita untuk berselawat, cara-cara berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa lain apa? Banyakkan selawat dan salam. Khasnya kita ni malam Jumaat ni, esok Jumaat ni, malam Jumaat dah hari siang Jumaat ialah antara hari yang memang sangat digalakkan kita untuk memperbanyakkan sungguh selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya semoga Allah Ta'ala meridai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi didoa untuk Rasulullah, para sahabat, begitu juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Jejak mereka ni
mereka ni sahabat, itulah para tabi'in, terus kata dia melakukan ihsan sampailah ke hari kiamat. Jadi siapa yang berterusan buat kebaikan macam ni, ikut Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, semua orang yang mengikut jejak langkah mereka ni didoakan selawat dan salam sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan tu. Pasal kita pun termasuk dalam orang yang nak mengikut perjalanan para sahabat, tabi'in, tabi'in ni. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semoga sejahteralah juga ke atas para rasul dan segala pujian kata dia bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Jadi dia mula dengan bismillah, selawat dan salam. Bismillah, alhamdulillah, selawat salam. Tutup kitab pun dengan bismillah, dengan sebut nama Allah. Memang ada doa pasal harap ke Allah Ta'ala, sebut Allah. Lepas tu ada selawat dan salam dan puji Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memang ni adab dan tertib kita. Awal akhir mula dengan Allah, selawat salam, tutup pun dengan selawat salam dengan zikrullah. Alhamdulillah selesai kitab kita. Doa harapan tu mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan dan dapat kita sebahagian daripada golongan yang didoakan oleh pengarang ni. Situ dulu rasanya. Alhamdulillah kita habis kitab ni. Kita baca Fatihah seorang hadiah untuk Nabi SAW. Itu juga umum muslimin muslimat, khususnya pada pengarang kitab ni Syekh Sanusi. Itu juga terjemah yang kita pakai ialah Ustaz Farhan bin Haji Hashiri Al-Manduri. Dia ni menantu pada Ustaz Nikmat Dehran. Dia ni maksud saya menantu Ustaz Nikmat Dehran. Apa jenis sebut. Dan hadiahkan juga pada seluruh mak ayah kita, tutup guru kita. Dan dengan Fatihah ni juga mohon kita pada Allah Ta'ala agar dipahamkan kita sungguh-sungguh isi kandungan kitab ni. Dan walaupun dah habis, dihaloborkan kita untuk pergi belajar lagi, untuk memantapkan lagi akidah kita dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah. Dan diberikan kita boleh hidup jadi sebati, faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni jadi sedarah daging kita sejak daripada hari ni sampailah hari saat terakhir kita keluar daripada dunia ni, boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dengan harapan setakat mana kita mengaji ni, dicerahkan hati kita, diterangkan hati sanubari kita, sentiasa dalam keadaan berimah pada Allah Ta'ala sentiasa, dan kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah penghulu alam semesta. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li jamil muslimin wal muslimat, khususan li ruh Syekh Musannif wal Mutarjim, wa ala hadhihi niyyati syai'ulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك ولنا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وافتح لنا أبواب المعرفة كما فتحت على أوليائك وأصفيائك وأزكيائك وأحبائك وأخلائك بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين بجاه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kita apa pula? Tengok dulu macam mana. Pasal saya ke depan ni kalau ikut sepenuh masa nak ke Lenggong, masa pun tak lama lah. Kalau baca kitab lain tu nak khatam bila tak tahulah. Nak tengok macam mana. Oh, tak. Yang tu kot pun nak sabar lah. InsyaAllah tengok macam mana.
Sebelum tadi dulu kena tengok bau dia lama dengan. InsyaAllah.